Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Terima kasih kepada Cik Faizan, terima kasih kepada puan-puan yang sudi untuk melapangkan masa hadir. InsyaAllah kita ada masa lebih kurang 1 jam daripada sekarang untuk berkenalan dengan satu surah di dalam Al-Quran. Pada 2 minggu lepas kita telah berkenalan dengan surah apa ya? Suratul Rahman. Kita telah mengenali Suratul Rahman, dan kali ini tuan-tuan, puan-puan daripada PTPTN akan mengenali pula satu lagi surah yang berada di pertengahan Al-Quran. Surah itu berada di permulaan juzuk yang ke-15. Mungkin surah ni kita pernah baca atau jarang sangatlah orang baca ya, walaupun sambut Isra' Mi'raj, tetapi jarang ya kita dapati seseorang itu khatamkan membaca satu surah yang menyebut mengenai peristiwa Isra', iaitulah surah yang ke-17, surah yang mengandungi 111 ayat, dan surah itu adalah surah Al-Isra'. Jadi hari ini dalam masa lebih kurang 50 minit lebih ni, saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan puan-puan sekalian mengenai apa yang menarik tentang surah yang turun selepas peristiwa Isra' Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang dia boleh bagi pengajaran kepada peristiwa Nabi berjalan ke Baitul Maqdis, Nabi diperjalankan ke Baitul Maqdis. Setiap ulama akan menyebut di dalam kitab-kitab sirah mereka apa pengajaran daripada Nabi mendaki langit ataupun menaiki kenderaan yang Allah sediakan, iaitulah Buraq, ditemani oleh Jibril alaihi salam ke 7 petala langit sehingga ke Sidratul Muntaha. Jadi setiap ulama dia memberikan buah fikirannya, dan setiap setahun sekali kita sambut Isra' Mi'raj, sama ada di surau rumah kita, di masjid rumah kita, bahkan di peringkat organisasi, mungkin di PTPTN sendiri ada menganjurkan kuliah-kuliah memanggil asatizah tertentu, menjemput ulama tertentu untuk menyebut tentang peristiwa ini. Tetapi apa kata sambutan Isra' Mi'raj pada masa-masa akan datang, sebab kita dah bulan Sya'ban pun. Tetapi tak ada masalahnya untuk saya menyebut peristiwa yang telah berlalu dalam bulan Rajab ini, supaya kita dapat melakukan sambutan dengan lebih bermakna, iaitulah dengan cara memahami suratul Isra' itu sendiri ya. Kerana suratul Isra' ni dia bukan cerita pasal apa ulama kata tentang peristiwa tersebut. Suratul Isra' ini adalah apa yang Allah sendiri beri pengajaran pada peristiwa Nabi ke Baitul Maqdis. Allah sendiri bagi pengajaran. Tuan-tuan bila jadi wartawan, tuan-tuan buat program, tuan-tuan dijemput sebagai wartawan, tuan-tuan datang ke satu program yang tuan-tuan tak tahu apa tujuan program tu dilakukan, tapi nampak macam wow, luar biasa, hebat, penyanyinya pun sedap, ceramahnya pun mantap. Lalu saya nak tanya, wartawan akan tanya siapa terlebih dahulu untuk mengetahui objektif program tu? Maka wartawan dia tak akan tanya peserta, dia akan tanya penganjur. Ya, penganjur ataupun perasmi pasti akan memberitahu objektif program itu dikendalikan, dilakukan. Jadi siapa penganjur program Isra' ni kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Jadi kita kena utamakan terlebih dahulu apa komen Allah kepada peristiwa ini. Kalau kita tak baca suratul Isra' 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 muka surat hampir, kita tak akan jelas apa sebenarnya tujuan Nabi diperjalankan pada malam tersebut. Apa jadi pada segelintir masyarakat bila dia tak nampak objektif program. Contoh ya, mereka mendebatkan, membahaskan tentang Buraq ini saiznya besar mana. Alhamdulillah Nabi beritahu. Nabi faham, para sahabat sendiri ridwanullahu alaihim tertanya-tanya, Buraq ini bagaimana ya Rasulullah? Lalu dalam hadis sahih Nabi beritahu Buraq ini lebih kecil daripada bagal, besar sedikit daripada himar.
Tapi Nabi tidak terlalu memperincikan borak ini, kerana itu bukan lagi objektif, kerana tak ada satu pun perkataan borak dalam suratul Isra yang menunjukkan itu bukanlah perkara yang penting. Tetapi hari ini segelintir masyarakat yang kita kena bantu, mereka membahaskan borak ini ada tanduk ke tidak, ada sayap ke tidak, warnanya apa, dan adakah ada keturunan ataupun tidak. Jadi perbahasan-perbahasan itu tidaklah mengapa jika mahu dibahaskan, tetapi sedihlah sekiranya borak dibahaskan tanpa membaca terlebih dahulu dan memahami 111 ayat suratul Isra. Jadi kita kena faham keutamaan. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, terima kasih banyak-banyak yang sudi hadir ini, melapangkan masa, mengorbankan makan tengah hari. Alhamdulillah. Jadi saya nak anda dan saya bersama dengan ayat pertama sahaja surah Al-Isra. Ayah ibu pula dah. Tuan-puan kalau faham ayat pertama ni, insya-Allah boleh faham antara perkara-perkara penting yang disentuh di dalam suratul Isra. Kalau faham ayat pertama ni, insya-Allah tuan-puan akan faham beberapa agenda-agenda penting di dalam suratul Isra, surah yang ke-17 ini. Jadi dengan molek 21 kalimah yang akan saya huraikan daripada ayat pertama. Kalau ada Quran, alhamdulillah. Kalau tak ada Quran, boleh buka apps. Kalau tak ada apps pun tak apa, dengar saja, sudah memadai insya-Allah. Ayat pertama ni, insya-Allah kita biasa dengar para ulama asatizah kita baca ayat ni sebagai ayat rasmi sambutan Isra Mi'raj. Dan sedar tak sedar dalam ayat pertama ni ada 21 kalimah. Lalu saya akan huraikan serba sedikit apa makna-makna kalimah ini, dan yang paling penting apa pengajarannya, apa tadabburnya. Pengajarannya, apa tadabburnya. Kalau boleh baca dengan saya sama-sama, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Lebih kurang terjemahannya, Maha suci zat yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya, untuk kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Okay, mari kita fahami ayat pertama ni satu persatu. Subhanalladzi asra, yang berbunyi Maha suci zat yang memperjalankan hamba-Nya. Ayat ni mengajar kita pentingnya tasbih sebelum memulakan perjalanan. Okay, doa memulakan perjalanan bagaimana bunyinya? Anak-anak diwajibkan hafal kan? Ibu ayah belum tentu. Ibu ayah semua. Doa menaiki kendaraan, mula dengan tasbih ke, mula dengan Allahu Akbar ke, mula dengan tahmid ke, mula dengan tahlil ke? Mula dengan tasbih kan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Macam mengajar kat sekolah pula dah. Ayah ibu ingat ke tak ni tuan-puan? Doa menaiki kenderaan. Penting membaca doa sebelum memulakan perjalanan. Kenapa? Maka ayat pertama ni mengajar kita, Nabi diperjalankan malam tu bukan saja-saja, tapi untuk melihat tanda-tanda kesempurnaan Allah.
kita bila memulakan perjalanan, betulkan niat. Kadang pukul 7 pagi kita tekan minyak, memulakan perjalanan, dalam kepala kita adalah kerja lagi, banyak kerjanya, lambat lagi, nanti bos marah. Betulkan niat bahawasanya bila kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza, bila kita baca doa memulakan menaiki kenderaan, tujuan aku naik kenderaan ni ya benar untuk pergi ke tempat kerja, tetapi pertama sekali adalah untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah sepanjang perjalanan. Jadi orang yang letak mindset ini, dia takkan terlalu stres dalam traffic jam. Sebab walaupun berlaku traffic jam, dia akan anggap ini adalah tanda-tanda kesempurnaan dan kekuasaan Allah. Apa makna perkataan ni? Maknanya walaupun jam, tuan-tuan tidak terikut-ikut dengan emosi tuan-puan. Tuan-puan mengambil kesempatan untuk melihat kebesaran Allah di tepi jalan, di atas kenderaan, burung yang terbang, angin yang bertiup, hujan yang turun, matahari yang bersinar, pohon-pohon hijau di tepi anda. Waktu bila lagi nak merenung kebesaran Allah? Sebab di tempat kerja kita dengan komputer kita dengan file kita dengan customer service kita dengan klien kita. Dia tengok muka-muka yang hanya membosankan kita. Tetapi bosankah anda melihat matahari yang baru terbit? Bosankah anda melihat burung-burung yang terbang? Bosankah anda melihat pohon-pohon hijau di sekeliling anda? Bosankah anda melihat burung-burung berkicauan? Allah telah sembunyikan kedamaian jiwa melalui makhluk-makhluk yang ada di sekeliling anda. Tapi malang kita ya, kita tidak merenung kebesaran Allah. Sedangkan kita baca doa memulakan perjalanan tadi, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Perhatikan doa menaiki kenderaan hampir sama dengan ayat pertama suratul Isra, di mana kita tidak sebut subhanallah alladzi sakhkhara lana hadza. Kita tak sebut Allah dalam ayat yang pertama, kerana Allah sendiri sebut subhanalladzi. Allah tak sebut subhanallahilladzi. Maknanya apa? Kebesaran Allah ni aku tak seroyak secara mudah kepada kamu. Kamu tak akan nampak kebesaran Allah secara mudah terang-terang. Tetapi kalau kamu berusaha mencari, meneliti, memerhati, mengkaji, menggunakan sains, kamu akan jumpa tanda kesempurnaan dan kebesaran Allah. Sebab itu kalau kita dalam jam hanya sekadar tertengok pokok, tertengok burung, tertengok mentari, tertengok awan, tertengok kapal terbang, sekadar tertengok, kita tak dapat ketenangan jiwa. Kita kena tutup radio, tutup WhatsApp, jangan layan phone, just betul-betul fokus semasa jam untuk merenung kenapa ya Allah sebut burung ni dia mendepakan sayap, menutup sayap. Apa benda yang burung ni nak beritahu kepada aku? Awan sedang bergerak walaupun perlahan, tidak sepantas burung bergerak. Apa awan ni nak beritahu aku? Pokok-pokok yang ada di tepi-tepi Duke, di tepi-tepi Pelas, apa pokok ni nak beritahu aku di sebalik kehijauannya? Kalau ada pelangi, katakan hujan baru turun, apa pelangi ni nak beritahu? Always think nothing happen by accident. Kita bila hidup, kita sentiasa menganggap inilah fenomena alam, inilah rutin kejadian alam. Itu bukan rutin, itu nikmat Allah dalam suratul Rahman. Kita baca minggu lepas, 2 minggu lepas. Sebenarnya alam ini sedang berkecek dengan kita. Tu dia berkecek. Alam ni sedang berbahasa. Alam ni nak wayak something kepada anda. Selagi kiamat belum datang, alam ni nak berbicara kepada kamu. Ada sesuatu kamu kena belajar daripada aku seekor burung. Kita zaman UPSR dulu dah lupa dah. Kita buat karangan-karangan, aku sebatang pen, aku selai kertas, aku sebatang pohon, aku seekor burung, aku segumpal awan, aku sebuah kapal terbang. Esei-esei macam tu tak tahulah anak-anak kita dah tulis lagi ke tidak. Esei macam tu bagus tuan-tuan, kerana menyebabkan anak-anak bertafakur. Dia akan lihat pen tidak lagi sebagaimana anak-anak kita sekarang. Aku sebatang pen menyebabkan dia merenung apa fungsi pen, apa tujuan pen, bagaimana pen bila tumpul, apa warna saya.
Kuatkah saya bila dipatahkan? Jadi seseorang yang memulakan perjalanan, kalau benar-benar nak ikut Nabi, dia kena mulakan perjalanan dengan mindset tasbih. Tasbih ni panjang perbahasan bahasa linguistiknya, tetapi dia ringkaskan cerita adalah ucapan yang menjauhkan Allah daripada sebarang kekurangan-kekurangan makhluk. Tasbih bermakna menjauhkan Allah daripada sifat-sifat makhluk yang penuh dengan kecacatan dan kekurangan. Jadi bila anda berada dalam traffic jam, boleh jadi dalam fikiran anda, ya Allah, kenapa aku dalam jam? Walaupun aku dah keluar awal. Ya Allah, kenapa sekarang aku ada meeting penting pukul 9 pagi, tak boleh ke esok hari? Terkadang kita bersangka buruk pada Allah, seolah-olah perancangan Allah untuk memilih kita masuk dalam jam adalah perancangan yang penuh dengan kesalahan, kesilapan dan kekurangan. Bila kita kata subhanalladzi asra, Nabi sudah diberikan objektif. Perjalanan kamu malam ini, kamu tak akan lihat kecacatan. Yang kamu akan lihat adalah kesempurnaan percaturan Allah. Kamu tak akan berjalan 1 bulan menaiki unta ke Baitul Maqdis. Kamu akan didatangkan kepadamu makhluk yang tidak ditundukkan kepada makhluk lain. Dan makhluk ini adalah burak. Perjalanannya adalah sepantas cahaya. Dan burak ini adalah makhluk yang tuan-puan tidak perlu membayangkan dengan akal. Ia adalah anugerah Allah kepada hamba-Nya. Dan bila kamu sampai nanti, kamu akan lihat tanda-tanda kesempurnaan Allah di Baitul Maqdis, di mana cerita-cerita yang kamu dengar di dalam Al-Quran sekarang di hadapan mata kamu, mereka muncul. Kamu dengar cerita daripada Jibril, para anbiya, sekarang depan mata kamu di Baitul Maqdis, kamu melihat roh mereka. Allah menyempurnakan perjalanan kamu. Jadi tuan-tuan nampaknya ini pengajaran pertama. Hikmah Allah mulakan ayatnya dengan tasbih, dan hikmah Allah tak declare subhanallahilladzi. Bila Allah tak sebut Allah, makna tolong cari di mana kebesaran Allah. Kebesaran Allah susah tuan-tuan nak jumpa dalam bentuk unta keluar daripada batu. Kebesaran Allah tuan-tuan susah nak jumpa seorang pakcik baling tongkat, tiba-tiba tongkat tu bertukar jadi ular. Tuan-tuan susah nak jumpa tanda-tanda kebesaran Allah, seorang pakcik sapu mayat yang sudah mati, lepas tu hidup berkata-kata. Ada ke? Susah nak dapat peluang tu dah sekarang. Sebab Nabi tu semua dah berlalu. Nabi Saleh, ya, dengan mukjizat yang Allah kurniakan, menyebabkan unta keluar daripada tongkat, lalu bertukar menjadi ular gergasi. Benda-benda seperti itu namanya mukjizat. Mungkin tuan-tuan sudah tidak nampak sekarang melakukannya, tetapi Allah Ta'ala nak ajar kebesaran Allah adalah dengan proses merenung, mengkaji, memerhati, menggunakan sains, observe. Sebab itu Nabi diperjalankan untuk melihat kebesaran Allah di alam ini. Jadi jangan tunggu pokok rukuk baru tanda kebesaran Allah. Tak semua pokok berbentuk orang rukuk. Jangan tunggu halilintar kilat berbentuk kalimah Allah baru tanda kebesaran Allah. Terkadang kilat anda tak jumpa perkataan Allah, betul kan? Jangan tunggu awan berbentuk Allah baru tanda kebesaran Allah. Habis tu kalau awan tidak berbentuk kalimah Allah, bagaimana? Sebetulkan cara kita tasbih. Setengah orang dia viralkan gambar pokok rukuk, lalu dia wajibkan kita viralkan kepada paling kurang 10 orang tanda menyebut subhanallah. Lalu saya komen, ini bukan caranya saudara. Saya pun ambil gambar pokok belakang rumah saya yang tak ada sebarang tanda-tanda orang rukuk, lalu saya tulis besar-besar 10 kali subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebab apa? Cara seseorang mukmin melihat kebesaran Allah di akhir zaman di mana Nabi sudah tiada adalah dengan cara memerhatikan dengan mendalam, dengan ikra, dengan ilmu, dengan sains. Baru dia akan tercengang dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Ada orang tengok burung, dia berjaya cipta teknologi penerbangan. Kalau orang zaman Nabi nampak kapal terbang, mereka akan kata apa agaknya? Kalau orang zaman Nabi yang duk baca ayat 15 surah Al-Muluk tu,
mereka hidup pada zaman sekarang melihat kapal terbang, mereka kata apa agaknya? Mereka boleh tercengang. Sihir apakah ini? Ia menakjubkan. Ini bukan sihir, ini benar-benar kapal terbang. Dan para sahabat akan tercengang. Rupa-rupanya yang create teknologi ini, founder kepada aerodinamik ini adalah generasi selepas para sahabat. Tahun 800 Masihi, di satu tempat namanya Cordoba, Spain, beliau melakukan tadabbur kepada ayat yang turun kepada Rasulullah, Suratul Muluk. Lalu beliau, kerana ayat itu berbicara pasal burung, dia memerhatikan burung dengan sangat mendalam. Dan bila cara burung terbang, dia cuba belajar satu perkara. Burung nak beritahu sesuatu pada saya, manusia juga boleh terbang. Tapi tak perlu jadi Superman, Iron Man. Sebab itu semua tahyul dan omong-omong kosong daripada Hollywood. Seseorang boleh terbang bila dia mematuhi peraturan alam ini. Iaitulah apa yang menyebabkan burung terapung, yang tu menyebabkan kapal boleh terapung. Subhanallah. Rupanya menakjubkan ayat-ayat Quran. Kalau seseorang memerhatikan, boleh menyebabkan orang di zaman dahulu akan kata, subhanallah, kami nak pergi ke Baitul Maqdis memerlukan unta perjalanan sebulan, dan kamu boleh naik kapal terbang, tak sampai 6 jam boleh sampai ke Baitul Maqdis. Yang kedua, tuan-tuan, Allah sebut perkataan bi'abdihi laylan. Allah perjalankan hamba di malam satu malam. Malam, hari dan kehambaan tak boleh dipisahkan. Tuan-tuan, dekat tempat anda kerja, anda tampal tak satu kertas, adakah saya hamba Allah? Saya cadang tampal sebagai muhasabah harian. Sebab setiap hari yang kita kejar adalah kenaikan pangkat mungkin. Yang kita kejar adalah penambahan pendapatan. Yang kita kejar adalah mungkin PhD, Master, kerana mungkin kalangan kita disponsor untuk menyambung pelajaran. Kalangan kita mungkin ada yang mahu mengejar title yang akan menyebabkan dia dihormati oleh masyarakat, iaitulah Datuk ataupun Datin, Tan Sri dan seumpama dengannya. 9 Mei semua orang mahu menjadi yang berhormat, kan? Tetapi ketahuilah, title-title ini jangan tenggelam dan jangan terperangkap. Ini title yang tidak menyelamatkan kita di lubang kubur. Sebab tu tolong tampal kertas, adakah saya hamba Allah? Itu title yang paling tinggi. Itu title yang boleh menyebabkan aku selamat di alam kubur. Besarnya kedudukan hamba sehingga Nabi kena berjalan ke sana untuk mendapat title tersebut dengan jasad dan roh. Nabi tidak disebut Nabi dalam ayat pertama. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disebut subhanalladzi asra bi rasulihi. Di akhir perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, kamu hanyalah hamba-Ku. Tahniah, kamu hamba-Ku. Bila Allah ucap tahniah, itulah kemenangan yang sebenar. Allah tak akan ucap tahniah pada anda hanya kerana anda doktor, profesor yang berhormat. Allah akan ucap tahniah kepada anda bila anda mencapai martabat kehambaan. Sebab tu Allah sebut malam hari selepas perkataan hamba. Kerana waktu terbaik untuk menjadi hamba Allah adalah ketika manusia semua mati. Apa makna mati? Tidur. Tidur. Semasa orang mati, jasadnya anda bangun. Maka siapa bangun di malam itu bermunajat kepada Allah, melihat ayat-ayat Allah dalam Quran, dalam bentuk tahajud, dalam bentuk solat fardu subuh, orang-orang ini Allah akan kurniakan apa yang berhormat tak dapat, apa yang profesor tak dapat, apa yang doktor belum tentu dapat, iaitulah kedamaian jiwa. Bahagia dan menjadi hamba tak boleh dipisahkan. Memang tak boleh bahagia hanya dengan duit banyak. Berapa ramai orang-orang yang semakin dikagumi, followersnya sudah mencecah jutaan, dia adalah seorang selebriti, dia seorang yang kenamaan, selalu muncul di kaca TV, mungkin beliau pemimpin kepada kita, mungkin beliau adalah artis yang kita gemari. Tanya mereka, bahagiakah anda? Belum tentu.
Kerana kebahagiaan boleh datang kepada seseorang yang homeless di tepi-tepi jalan. Tak ada sebarang harta, tiada sebarang pangkat, tiada sebarang nama. Belum tentu seseorang yang tidak mempunyai sarjana muda, yang tidak mendapat kerjaya, belum berkahwin, dia tidak bahagia. Kebahagiaan sangat berkaitan dengan kamu hamba Allah ke tidak. Sebab tu tolong tampal kalau boleh print supaya jadi muhasabah harian kita. Aku nak kejar naik pangkat, aku nak kejar tambah pendapatan, aku sendiri adakah hamba Allah? Orang yang menjadi hamba Allah, Allah akan kurniakan kepadanya belas kasihan. Allah akan kurniakan kepadanya protection daripada Allah. Dan sesiapa dapat rahmat Allah, walaupun dia tak ada title-title tadi, walaupun dia hidup tepi jalan, sebab Nabi tuan-tuan, dia adalah gelandangan. 13 tahun dihalau keluar daripada Mekah. Lalu anda nak marah pada gelandangan? Nabi homeless, Nabi tak ada rumah bila Nabi mahu dibunuh selepas 13 tahun. So jangan pandang remeh pada orang-orang yang miskin, fakir. Entah-entah mereka dimuliakan Allah, mereka adalah hamba Allah, kita tak tahu. Sebab tu jangan cemuh orang-orang yang lebih rendah daripada kita, makcik cleaner, pak gad yang jaga. Entah-entah mereka lebih mulia daripada kita, nama mereka di sisi Allah lebih tinggi daripada nama kita. Siapa tahu? Sebab hamba Allah adalah kedudukan yang paling tinggi, sampai Nabi ke Sidratul Muntaha untuk mendapat title tersebut sallallahu alaihi wasallam. Paling tinggi tempat Nabi sampai, akhirnya Allah declare, kau hamba aku. Maknanya kehambaan adalah matlamat yang paling mulia, kerana kemuliaan adalah ketinggian. Cantiknya suratul Isra, tuan-tuan, kalau baca suratul Isra, tuan-tuan akan jumpa solat subuh, tuan-tuan akan jumpa perkataan tahajud, tuan-tuan akan jumpa ayat-ayat menyebut Al-Quran sebagai ubat. Rupa-rupanya ini adalah ciri-ciri hamba Allah. Ustaz, macam mana saya nak ukur saya sebagai hamba Allah? Sebab dunia hari ini dunia KPI, Ustaz. Semua benda dia kayu ukur. Jadi macam mana saya nak ukur saya adalah hamba Allah? Jadi ini muhasabah untuk saya sebenarnya. Iaitulah, kalau kamu hamba Allah, ayat 78 suratul Isra mengajar kita kayu ukur yang pertama adalah kamu jaga solat fardu. Kamu tak tinggal solat fardu. Kerana ayat 78 Allah berbicara tentang apa yang Nabi terima di atas sana. Ya, apa yang Nabi terima di atas sana adalah 5 solat fardu. Itulah ayat 78. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasakil layli wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikan solat sebaik sahaja matahari menghampiri kepada tergelincir menuju kepada terbenam. Okey, matahari ni bila tergelincir namanya zuhur, bila menghampiri terbenam namanya asar. Lepas tu Allah kata ghasakil layl, iaitulah bermakna iaitulah ketika malam menuju kegelapan. Menuju kegelapan namanya maghrib, kegelapan secara penuh namanya isyak. Nah, nampak 4 salat fardu disebut dalam ayat ini. Kemudian Allah letakkan kayu ukur, hamba Allah adalah mereka memelihara solat yang paling susah untuk saya dan kita pelihara, iaitulah solat Quran al-Fajr. Allah tak sebut subuh, Allah kata Quran al-Fajr. Maknanya apa? Pagi itu imam baca Quran dengan kuat dan kita mendengar. Siapa yang dengar bacaan imam, maknanya dia datang solat berjamaah subuh. Dia sanggup meninggalkan bukan sekadar katilnya, bahkan rumahnya. Tuan-tuan tak mampu di masjid surau, di rumah tak mengapa. Yang penting ketahuilah, solat fardu subuh adalah solat yang paling besar kedudukannya di sisi Allah. Tuan-tuan, Nabi turun daripada Mi'raj waktu bila? Nabi tak turun waktu maghrib, Nabi tak turun waktu asar, Nabi turun menjelang subuh. Kenapa ya? Kerana seolah-olah Nabi nak kata, kalau kau mahu follow aku sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, kalau kau benar-benar mahu mencintaiku, kau peliharalah solat fardu subuh. Nabi Isa akan turun, tuan-tuan.
Tetapi Nabi Isa akan turun juga pada waktu subuh di Syria, di Masjid Menara Putih. Jadi fardu subuh adalah kayu ukur kehambaan. Orang yang jaga sembahyang subuh, dia akan jaga keempat-empat saki-baki salat fardu yang lain. Yang kedua, ayat 79. Ini kayu ukur benar-benar menjadi hamba Allah. Tuan-tuan akan dapati perkataan tahajud tak disebut dalam Quran. Qiyamul lail banyak. Qiyamul lail dan tahajud ni ada beza, tapi saya tak nak huraikan. Tetapi tahajud ni adalah syaratnya tuan-tuan kena tidur dulu dengan lena. Mungkin berjam-jam. Mudah ke susah nak bangun lepas lena tidur 3-4 jam? Susah tuan-tuan. Tahajud ni anda tidur lama, lepas tu anda bangun pukul 5 pagi. Ini ciri aku hamba Allah. Kalau kita berat dan susah nak bangun tahajud, kita ada banyak dosa. Sebab hamba Allah, hati dia bersih, dia tak ada dosa, dia istighfar, lalu ringanlah tubuhnya untuk bangun. Bila kita susah bangun subuh dan susah bangun tahajud, maknanya ada batu-batu besar atas dada kita, menyebabkan kita susah nak bangun. So tuan-tuan, balil insanu ala nafsihi basirah. Kamu adalah saksi kepada diri kamu sendiri. Tak payah tanya isteri, tak payah tanya suami, tak payah tanya anak-anak, tanya diri sendiri. Aku dengan solat fardu subuh bagaimana? Kalau susah bangun, itu tanda banyak dosa. Itu tanda banyak dosa. Maka istighfar. Istighfar, banyak ke istighfar. Jangan selesa hidup banyak dosa tuan-tuan. Sebab kaya sekalipun, berilmu sekalipun, kalau banyak dosa, tak bahagia. Seseorang hanya bahagia bila dia tiada dosa. Dosa ni sifatnya panas, dia menyebabkan anda baran. Dosa ni sifatnya mengeraskan, maka anda susah mendengar teguran dan nasihat. Jadi banyak-banyakkan istighfar. Dan kayuku yang paling jelas adalah solat fardu subuh dan solat tahajud. Dan satu lagi perkara yang indah mengenai ciri-ciri hamba Allah adalah Allah Ta'ala sebut ya dalam ayat yang pertama dua perkataan masjid. Perasan kan? Allah sebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maknanya kalau ikut terjemahan masjidil haram dan masjidil aqsa. Tetapi untuk lebih adil dengan bahasa Arab, saya akan terjemahkan Nabi diperjalankan dalam satu malam daripada satu tempat sujud di Mekah, tanah haram, ke satu tempat sujud di Masjid Al-Aqsa. Satu rakaat tuan-tuan salat ada berapa kali sujud? Astaghfirullah, tak ingat. Berapa kali baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih? Solatkah tuan-tuan? Jawab Berapa kali satu rakaat kita sujud? Rukuk sekali, i'tidal sekali, sujud 2 kali. Ayat pertama sebut 2 kali perkataan sujud. Dan ayat-ayat terakhir suratul Isra, indahnya Allah sebut ayat 107 dan ayat 109, 2 kali mukmin rebahkan kepalanya ke tanah. Permulaan surah 2 tempat sujud di Mekah dan di Masjid Al-Aqsa, dan akhir surah siap ada ayat sajdah, iaitulah ayat 109. Allah cerita tentang sifat seseorang yang mendengar ayat-ayat Allah, dia terus sujud, dan Allah sebut 2 kali. Maka kalau kita renung dengan mendalam ayat 107 dan ayat 109, Bismillahirrahmanirrahim, kalau tuan-tuan ada mushaf lah. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada. Tuan-tuan, bila Nabi mendarat di Baitul Maqdis, Nabi jumpa siapa?
Ceramah Isra Mi'raj dah kali ke-40, betul? Takkan tak ingat? Setiap tahun kita sambut Isra Mi'raj. Nabi jumpa siapa? Nabi di Baitul Maqdis bertemu dengan orang-orang yang sujud bila mendengar ayat-ayat Allah, iaitulah para rasul. Itulah ayat 107. Suratul Isra ni bukan cerita pasal Mi'raj. Isra Mi'raj ada beza tak? Soalan untuk 12 tahun. Nak, apa beza Isra Mi'raj? Isra ke Baitul Maqdis itu bukan Mi'raj, itu Isra. Surah ni pasal Isra ke pasal Mi'raj? Surah ni pasal Isra je. Tetapi ada beberapa ayat yang juga menyebut apa Nabi terima di atas sana, tetapi tidak disebut secara jelas. Tetapi yang dijelaskan adalah ia adalah Suratul Isra. Nama surah sudah menunjukkan apa penekanan surah ini, iaitulah tolong fokus apa komentar Allah, apa ibrah daripada Allah, apa yang Allah Ta'ala mahu ulas Azza wa Jalla mengenai perjalanan Nabi daripada Mekah ke Baitul Maqdis sahaja. Beri perhatian pada itu, kerana daripada ayat pertama sampai ayat terakhir cerita pasal Nabi pergi ke sana. Tetapi ada satu lagi surah yang menyebut tentang Mi'raj. Ia bukan Suratul Isra, ia adalah Suratul Najm. Yang tu kita kupas 20 tahun lagi kalau saya masih hidup di sini. Kita tunggu lagi 4 bulan raya umum, baru kita ulas. Suratul Najm mengulas apa yang Nabi nampak di Sidratul Muntaha. Suratul Najm mengulas apa karakter dan akhlak Nabi di Sidratul Muntaha. Suratul Najm mengulas apa Nabi terima di atas sana. Tetapi Suratul Isra adalah separuh masa yang pertama perjalanan Nabi di malam tersebut. Jadi ayat 107 ni menceritakan tentang, ya Rasulullah, kalau mereka tidak beriman, biarkan mereka belajar sesuatu daripada orang-orang yang kamu temui di Baitul Maqdis. Siapa dia? Arwah para anbiya yang Nabi salatkan sebagai imam. Nabi nampak roh Nabi Ibrahim dalam rupa paras jasadnya. Nabi nampak Nabi Musa dalam rupa paras jasadnya. Nabi temui Nabi Isa dalam rupa paras jasadnya sedang menunaikan salat dalam keadaan sujud kepada Allah. Yang inilah ayat 107. Disokong oleh hadis-hadis Sahih Bukhari tentang Nabi melihat para anbiya sedang sujud. Ini cara mereka menilai aku ni hamba Allah ke tidak. Ni kayu ukur hamba Allah yang seterusnya. Bila dia sujud, sekejap lagi sembahyang Zuhur, dia ada sebab dia sujud kepada Allah. Dia bukan sujud hanya kerana salah satu daripada 13 rukun salat. Kalau tak sujud tak sah. Dia bukan kayu ukur sah tak sah sahaja. Saya sujud sebab saya baca Fatihah tadi. Saya rasa bersalah sangat dengan apa yang saya buat selama ni dalam hidup saya. Saya pernah berdendam pada seseorang, lalu saya mendekati ilmu hitam. Sedangkan saya baca tadi Maliki Yaumiddin, lalu saya sujud dengan harapan, ya Allah, ampunkan aku. Tuan-tuan tak perlu berjalan dengan jasad ke angkasa lepas untuk memanifestasikan Isra Mi'raj. Tuan-tuan hanya perlu sujud ke tanah menginsafi apa tujuan aku hidup. Orang yang kepala sentiasa rebah ke tanah bila Allah mendengarkan kepadanya ayat-ayat Quran, inilah orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Sebab tuan-tuan dan saya bukan Rasul. Kita bukan Nabi Adam di langit yang pertama. Kita tak layak berada di tempat Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit yang kedua. Kita bukan Nabi Yusuf di langit yang ketiga. Kita bukan Nabi Idris di langit yang keempat. Kita bukan Nabi Harun di langit yang kelima. Kita bukan Nabi Musa di langit yang keenam. Jauh sekali kita daripada Nabi Ibrahim yang berada di langit yang ketujuh. Inilah Nabi yang membina 2 masjid yang disebut dalam ayat pertama. Nabi Ibrahim membina Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa 40 tahun selepas Masjid Al-Haram. Inilah Nabi yang Allah sebut sebelum Allah sebut Suratul Isra, iaitulah Nabi Ibrahim ini Allah sebut sebelum Allah sebut Suratul Isra sebagai ummah, iaitulah surah sebelum Isra, Suratul Nahl. Inna Ibrahim kana ummatan. Suratul Nahl, surah sebelum Suratul Isra,
Allah tutup tirai surah madu ini, surah lebah ini dengan cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni seperti lebah, pergi mana-mana meninggalkan madu. Walaupun sakit dia punya amaran, walaupun sakit gigitannya, tetapi dia tinggalkan madu. Madu menjadi rawatan kepada penyakit manusia. Suratul Nahl, surah pasal lebah, cerita pasal lebah berjalan ke sana kemari meninggalkan madu yang ada kebaikan. Tiba-tiba surah ini menutup tirai dengan tokoh manusia yang banyak berjalan, iaitulah Nabi Ibrahim. Daripada Ur ke Palestin, dari Palestin ke Mesir, daripada Mesir ke Palestin, daripada Palestin ke Mekah, dan Mekah saja 3 kali Nabi ulang alik. Semuanya ada kaitan dengan Nabi Ismail. So Nabi Ibrahim seolah-olah seperti lebah yang meninggalkan syifa kepada mana jua tempat dia singgah. Tiba-tiba suratul Isra datang beritahu bukan sekadar lebah sebagai syifa, tetapi Allah sebut Quran sebagai syifa. Kalau tuan-tuan nak catat nota, ayat 82, ya, tarikh saya lahir. Tiba-tiba ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidiz zalimina illa khasara. Apa tips nak khusyuk, ustaz? Apa tips nak khusyuk bila kita salat? Tipsnya ayat 82, kamu yakini setiap ayat adalah rawatan kepada sakit kamu. Setiap Quran yang kamu baca dalam salat sebenarnya adalah ubat kepada segala penyakit. Suratul Nahl, penyakit fizikal, memerlukan madu lebah. Surah selepas An-Nahl, suratul Isra, penyakit mental, penyakit emosional, penyakit jiwa, penyakit roh, yas'alunaka 'anir ruh, penyakit kerohanian. Rawatan kepada sakit tak bahagia ni kat mana? Walaupun saya bernama yang berhormat, walaupun saya bernama profesor, walaupun saya bernama doktor, tetapi saya mahu jadi doktor yang bahagia, profesor yang bahagia, IR yang bahagia, datuk yang bahagia. Maka cara untuk mengekalkan bahagia, walaupun anda paling kaya, paling tinggi jawatan, paling banyak aset, paling ramai anak dan seumpama dengannya, adalah khusyuk dalam salat. Itulah pengajaran paling besar peristiwa Nabi diperjalankan malam tu. Orang yang tak khusyuk dalam salat sebenarnya dia tak faham Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj bukan peristiwa untuk kita menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nasara bila mereka percaya Isa telah dihidupkan semula, lalu mereka menyembah Isa. Ini hikmah Nabi tak turun ketika orang dah bangun daripada tidur. Bayangkan Nabi turun daripada Mi'raj atau Nabi diangkat naik ke langit ketika kafir Quraisy sedang berniaga. Bayangkan Nabi diangkat naik ke langit dan seluruh kafir Quraisy melihat Nabi naik ke langit. Agaknya apakah yang berlaku kepada kafir Quraisy? Fuyo, Muhammad telah turun daripada langit, subhanallah, superhero. Mereka tak akan beriman. Mereka akan kata superhero, magic, greatest magician, wow, dan seumpama dengannya. Tapi tak beriman pun pada risalah, hanya kagum pada batang tubuh. Sebab Nabi naik ke langit tahun yang ke-12 kenabian, tahun ke-8 kenabian. Sebelum Nabi naik ke langit, bulan dah terbelah. Orang-orang ini tak beriman pun, dan mereka kata greatest magician, innahu sahir. Muhammad adalah greatest magician. Mereka tuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tukang sihir profesional. So kalau bulan terbelah pun tidak beriman, apa jaminan kalau Nabi turun daripada langit depan mata mereka? Mereka tetap tidak beriman kerana sombong. Bila mereka sombong, mereka akan buat macam-macam alasan untuk tidak percaya kepada Nabi, seperti menuduhnya ahli sihir. Sebab itu Allah Ta'ala perjalankan Nabi di waktu orang tidur dan kembalikan daripada 7 petala langit di waktu orang tidur.
Karena malam ni milik kamu wahai Rasulullah, bukan untuk menyebabkan mereka beriman. Bahkan kafir Quraisy semakin kuat menentang Nabi dan menuduh Nabi gila selepas peristiwa Isra' Mi'raj. Karena selama ni mereka tak ada modal, sekarang mereka ada modal untuk tibai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendusta. Kerana Nabi menceritakan sesuatu yang confirm, akal tak boleh terima. Kan? Akal tak boleh terima. So kita jangan jadi Quraisy. Semua benda kena menunggu penjelasan daripada sains. Semua benda kena tunggu penjelasan daripada hujah logik. Tak. Letak pertama wahyu, nombor dua akal. Bukan nombor satu akal, nombor dua baru wahyu. Itu tak betul. So apa jua yang datang, kita kena jadi Abu Bakar As-Siddiq, kita membenarkan. Jadi pengajaran dia tuan-tuan, peristiwa Isra' Mi'raj, Allah tidak buat untuk kita terlalu mengkagumi Rasulullah sampai menyembah. Peristiwa Isra' Mi'raj ada pengajaran yang praktikal untuk kita. Lepas tu kena baca sampai habis. Jangan baca ayat pertama sahaja. Di mana kalau kita baca sampai habis, Allah Ta'ala berbicara mengenai ayat Quran ni sebenarnya dia tak boleh setakat baca. Kalau kau benar-benar mahukan ia menjadi syifa, ubat kepada sakit kat dalam ni, tak bahagia, stres, tekanan jiwa, ayat Quran ni kadang kamu kena cuba sedaya upaya. Jangan setakat baca Ramadan nanti. Macam mana nak khusyuk dalam solat kalau setakat baca? Kena struggle untuk memahami. Ayat tu selalu kita baca, Maliki Yaumiddin, tapi apa makna dia? Lalu anda kena belajar daripada Rasulullah. Nabi kena berjalan malam tu untuk memahami ayat-ayat Allah. Selama ni Nabi dengar ayat-ayat Allah, malam tu Nabi lihat ayat-ayat Allah. Ada beza tak mendengar dengan melihat? Tuan-tuan dengar Saman Ibrah selama ni, dia Radio IKIM saya kendalikan sampai 2016. Tapi ada beza tak bila melihat sendiri siapa yang menyampaikan? Ada beza kan? Lah, aku sangka kan tua, rupanya muda lagi. Itu contoh kan, biasa pakcik-makcik beritahu saya, ingat kau ustaz kat Zaman Ibrah tu tua sangat dah, tapi rupanya muda lagi. Alhamdulillah. Beza tak tuan-tuan mendengar dengan melihat lagu Datuk Siti, kan? Dengan menemui sendiri Datuk Siti, ada beza kan? Gairahnya berbeza. Selama ini dengar cerita Nabi Nuh, malam tu jumpa direct Nabi Nuh. Selama ini dengar cerita Nabi Musa, cerita paling banyak dalam Quran cerita Nabi Musa. Malam tu di 7 petala langit, di langit yang ke-6, sangat kerap bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Lain perasaannya. Jadi pengajaran yang terakhir saya nak sebutkan di sini, ada ayat Quran, tuan-tuan tolong jangan baca je, memang tak akan jadi syifa. Sebab saya tak mahu tuan-tuan hanya baca hanya untuk syifa sahaja, iaitu syifa fizikal. Syifa fizikal tak salah, ia penting kekadang kerana ayat Quran ada ruqyah, ada barakah. Tetapi kita tak nak umat Islam hanya sensitif kepada penyakit fizikal, maka dicari ayat Quran mana yang berkenaan. Sedangkan penyakit yang lebih serius, Allah sebut dalam surah Al-Isra', penyakit yang terkena kepada orang-orang Yahudi Bani Israel. Tuan-tuan baca muka surat pertama, bila penyakit ini kena, memang habis manusia. Manusia bila tidak diberikan ubat oleh ayat-ayat Allah yang turun, mereka akan melakukan la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Orang-orang yang ada masalah dengan hati, dia akan menyebarkan kerosakan dan kemustahan pada orang lain. Dia akan suruh orang mencuri, dia akan suruh orang berzina, dia akan menjadi orang-orang yang menaja perbuatan-perbuatan maksiat ma'adallah. Inilah Yahudi Bani Israel yang menyebabkan Allah mention mereka terlebih dahulu, kerana ini adalah model manusia yang hatinya keras seperti batu. Hatinya lebih keras daripada batu, kerana mereka diturunkan Allah Taurat, tapi mereka tak terkesan dengan ayat-ayat Taurat. Maka Allah nak kita belajar daripada Bani Israel. Allah turunkan kepada kamu bukan Taurat, Allah turunkan kepada kamu Quran. Jangan jadi Bani Israel yang tidak terkesan dengan ayat-ayat Allah. Allah sebut mereka seperti himar. Mereka punggah banyak kitab, tapi mereka tidak menghargai ayat-ayat Allah. Mereka tidak tadabbur ayat-ayat Allah. Mereka tidak struggle untuk faham ayat-ayat Allah. Jadi mari sama-sama kita berubah. Iaitulah
saya berazam Malik Yaumiddin, saya sanggup belajar dengan sesiapa sahaja di masjid di surau bulan Ramadan nanti untuk saya lebih faham, supaya bila saya faham saya lebih khusyuk. Jadi ada ayat-ayat tertentu tuan-tuan kena musafir untuk tadabbur. Mungkin PTPTN tidak menyediakan kepada anda tenaga pengajar tersebut, lalu tuan-tuan kena jadi Nabi Musa yang cari Nabi Khidir, semata-mata nak faham ayat-ayat Allah tentang sabar. Musa dia baca dah ayat sabar dalam Taurat. Musa faham Allah perintahkan supaya bersabar bila diuji dengan pelbagai musibah. Dia faham ayat tu sabar. Tetapi Allah perintahkan Musa untuk berjalan pergi jumpa Khidir untuk lebih faham makna sabar. Dan terbukti Musa tak sabar di 3 checkpoint suratul Kahfi. Rupanya Musa sendiri belajar lagi. Ya Allah, selama ni aku baca ayat pasal sabar, aku tak sabar rupanya. Bila kita ada guru kan, tuan-tuan akan tahulah di mana kelemahan kita. Bila orang tak berguru, dia syok sendiri. Jadi cuba belajar seperti Musa, individu yang paling banyak Nabi temui dalam Mi'raj. Walaupun dia adalah maha guru kepada orang-orang Israel, umat Islam Bani Israel, walaupun beliau adalah tok guru ulama besar yang diturunkan Allah Taurat, tetapi di penghujung hayat tuan-tuan, walaupun dah tua, walaupun sudah bergerak ulama besar, Nabi tetap beri masa untuk belajar, bukan sekadar gairah mengajar. Ada masa kita jangan sibuk selalu dengan kerja, kena peruntukkan satu masa untuk berhenti mengajar, berhenti bekerja. Orang Kelantan kata sharpen the saw, tajamkan gergaji. Ya, sebab kalau gergaji asyik digunakan untuk tebang pokok, esok tebang lagi, orang tegur, tajamkan dulu gergaji tu. Kita kata tak nak, urusan saya sibuk, semalam saya berjaya jatuhkan 20 patang pokok kayu balak, hari ni saya perlu jatuhkan lebih banyak daripada 20, so saya kena struggle dengan lebih banyak kuantiti masa saya, OT berlaku. Tapi orang kata tak boleh saudara. Saudara kena ada masa tajamkan gergaji, baru 20 jadi 25. Kalau kuantiti masa sahaja diperuntukkan, belum tentu produktiviti. Maka tolong berhenti sekejap, just tajamkan gergaji dan saksikan. Entah-entah kuantiti masa lebih ringkas, tapi produktiviti lebih berkat. Betul Allah sebut ayat pertama pasal berkat. Orang yang hanya 1 jam bekerja tak sama dengan 1 jam orang lain bekerja. Kerana boleh jadi Allah berikan kepada dia keberkatan ilmu, dia ada kemahiran tertentu yang menyebabkan bos bangga dengan kerjanya, walaupun 1 jam dia sama dengan 1 jam orang lain, sebab dia tajamkan gergaji, kemahirannya bertambah. Ada orang Allah berikan barakah dari sudut dia dapat pahala. Orang lain 1 jam bekerja tak dapat pahala, hanya dapat RM. Tapi dia bekerja dapat RM, dapat gaji, dan dia dapat pahala. Dia dikira beribadah kepada Allah, besar timbangannya di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan, seronok ya perjalanan suratul Isra ini. Dan saya mahu sebut sekali lagi sebagai penutup, anda tak akan khusyuk dalam salat selagi anda tak faham ayat-ayat Allah. Dan anda tak akan dapat memahami ayat-ayat Allah sebagai ubat, sebagai syifa, selagi anda tidak musafir, struggle untuk berguru. Batu soalan saya, apa surah selepas Al-Isra? Cari jawapannya. Tak payah cari, saya beri jawapannya. Iaitulah suratul Kahfi, surah yang anda baca hari Jumaat. Ada cerita pasal musafir semata-mata mahu memahami ayat-ayat Allah. Pemuda Al-Kahfi, mereka musafir, lalu Allah tunjukkan apa makna ayat Allah, iaitulah rahmat. Rahmat ni biasa sebut di mulut kan, tapi pemuda Al-Kahfi, linuriyahu min ayatina, mereka lihat depan mata mereka sendiri hari itu apa makna rahmat Allah. Jasad mereka terpelihara 300 tahun. Apa makna ayat Allah tentang sabar? Maka Musa, cerita kedua muncul adalah Musa musafir. Tadi pemuda Al-Kahfi musafir, sekarang Musa musafir untuk faham innaka lan tastati' ma'iya sabra. Berapa banyak perkataan sabar muncul. And then cerita Zulkarnain musafir ke timur, ke barat, ke utara.
rupanya nak Quran jadi rawatan jiwa ni tuan-tuan, dia kena ada rukun Islam yang kelima. Apa tu rukun Islam yang kelima? Musafir. Tak. Rukun Islam yang kelima adalah haji dan umrah. Haji kena musafir tak? Kena musafir kan? Kenapa kena musafir? Sebab ada ayat Quran kau tak faham kat Malaysia, kau akan faham kat Mekah dengan Madinah. Apa maksudnya ustaz? Selama ni kau baca pasal inna ma'al usri yusra and you didn't feel anything. Okay, kali ni cuba naik kapal terbang untuk pergi ke Mekah. Kamu tak dapat seat yang kamu sukai. Kamu tak dapat makan makanan yang kamu sukai di tanah Arab. Kamu dapati bilik yang kamu duduk di hotel itu adalah bilik yang kamu tidak request. Kamu dapati kamu tak dapat nak lakukan apa yang kamu mahu lakukan di tanah suci kerana kamu dalam ihram. Jadi selama ni kamu baca inna ma'al usri yusra, kau tak faham. Dekat sana kau akan faham. Sebab kita tinggalkan phone, kita tinggalkan keluarga, kita tinggalkan segala perkara-perkara yang namanya gadget, semata-mata untuk memahami apa makna sabar. Alhamdulillah kan? So penting rukun Islam yang kelima, rukun musafir. Karena musafir, ya, yang Allah Ta'ala mahukan daripada kita adalah musafir yang untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi saya mendoakan tuan-tuan berminat untuk lebih mendalami dengan mana-mana guru di masa akan datang tentang kehebatan suratul Isra. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.